Selamat sejahtera semua, nama saya Wong Siu Pin. Video ini adalah video kumpulan kami untuk tugasan titas tentang kajian seni tarian tradisional masyarakat India, iaitu Bharatanatyam. Kumpulan kami mempunyai 10 orang ahli kumpulan dan terdiri daripada pelbagai kaum. Sebelum kami meneruskan dengan kajian kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sokongan kepada kami semasa menyelesaikan tugasan ini. Terima kasih kepada Encik Fidras kerana memberikan tugasan dan nasihat ibu bapa dan rakan-rakan yang kasihi sekalian atas sumbangan. Dan tidak terlupa ahli-ahli kumpulan ini yang bekerjasama menyelesaikan tugasan kajian ini bersama. Terima kasih Alicia. Nama saya Jawan. Sebagai pengenalan, Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Kumpulan kami telah memilih Bharatanatyam sebagai topik kami kerana ia merupakan tarian yang terkenal daripada pelbagai seni tarian India. Perkataan Bharatanatyam adalah gambaran dua perkataan yang berasal dari bahasa Sanskrit. Bharat berasal dari 3 kata dan merupakan singkatan dari bhava yang bermaksud emosi. Ragaan bermaksud muzik atau melodi dan talam bermaksud irama. Pada masa yang sama, perkataan nyamat bermaksud menari. Tarian ini biasanya disimbangkan dengan muzik tradisional dan alat muzik yang biasa digunakan adalah muridangan, nadaswaram, nanduwaga, biala, wina dan seruling. Terima kasih Jawan, nama saya Mei Ting. Bagi kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian. Pertama sekali, kami ingin mengkaji perkembangan seni tarian Bharatanatyam di Malaysia. Kedua, kami ingin memahami kepentingan dan kerelawanan tentang tarian Bharatanatyam dalam aspek-aspek pembangunan masyarakat dan negara. Yang terakhir, objektif kajian kumpulan kami adalah untuk mengkaji seni tarian tradisional Bharatanatyam dari sudut penerimaan generasi muda zaman ini. Terima kasih Mei-Ting, nama saya Yini. Kami ingin memulakan hasil kajian pertama kami, iaitu perkembangan tarian Bharatanatyam di Malaysia. Tarian Bharatanatyam adalah terkenal dalam masyarakat India di negara Malaysia pada awalnya berasal dari wilayah Tamil Nadu di India Selatan dan telah diwariskan selama 2000 tahun melalui pengajaran dari guru tarian yang disebut Nahtu Warna dan penariku yang disebut sebagai dewasi bermaksud hamba Tuhan. Pada abad moden, tarian ini mula dikenali sejak zaman dulu kedatangan pedagang dari India ke Tanah Melayu. Keunikan tarian yang lama diperhatikan menjadikan ciri perkembangan, yaitu melambangkan kesetiaan yang agung terhadap sesebuah tradisi yang sangat bercirikan keagamaan dalam budaya Hindu. Terima kasih Yini. Nama saya Sadashiva. Saya ingin sambungan tentang perkembangan tarian Bharatanatyam di Malaysia. Tarian Bharatanatyam melibatkan unsur agama Hindu menceritaan periwayatan kiara Sanskrit Natasha kuno, termasuk penceritaan mitos, legenda dan pemikiran rohani dalam penulisan India. Oleh itu, penari akan menggunakan ekspresi wajah dan badan bahasa sebagai simbol perhambaan dewa-dewa Hindu dalam jalan cerita. Bagi orang India di Malaysia, tarian ini juga selain memperkuat praktik agama Hindu, dia juga mengajar di kuil. Ada 3 komponen tarian: keseimbangan kaki dan tangan, ekspresi muka dan muzik. Perkembangan ini adalah bukti kepada perkembangan tarian Bharatanatyam dalam masyarakat majmuk di Malaysia sehingga ke hari ini dan menjadi salah satu tarian yang sangat popular yang dipersembahkan dalam perkahwin, acara-acara keramaian dan pertanding-pertanding tarian tradisional. Terima kasih Sadashiva, nama saya Ong Jun Kai. Sekarang saya ingin meneruskan hasil kajian kedua, iaitu tahap penerimaan generasi muda hari ini terhadap seni tarian tradisional Bharatanatyam. Oleh kerana tarian Bharatanatyam ini agar sukar untuk dipelajari dan memerlukan masa yang banyak, ketepatan dan dedikasi, beberapa orang menganggapnya rumit
Namun begitu, ia juga dianggap rumit kerana tidak banyak orang yang tahu menari tarian ini dengan betul. Ini menyebabkan mereka bahkan tidak berminat untuk belajar mengenainya. Lebih-lebih lagi, generasi baru berpendapat bahawa tidak ada alasan dan motivasi untuk belajar kerana tidak begitu trendy dengan tarian moden. Generasi muda menjadikannya sebagai alasan, terdapat juga beberapa generasi muda yang menganggapnya sebagai hobi atau hanya untuk mengisi masa lapang sahaja. Sekurang-kurangnya, teknik ini masih dapat difahami. Begitu juga, ia masih dilakukan dalam pelbagai upacara dan ritual yang special. Terima kasih Sean. Nama saya Jerin. Saya akan meneruskannya hasil kajian yang sama, iaitu tahap penerimaan generasi muda hari ini terhadap seni tarian tradisional Bharatanatyam. Generasi awal mempunyai sikap yang agak acuh tak acuh terhadap tarian tradisional, yang juga merupakan alasan kurangnya minat mereka terhadap tarian Bharatanatyam. Ini kerana kehidupan masyarakat semakin sibuk dan tidak ada masa untuk aktiviti seni tradisional yang memerlukan banyak kemahiran. Begitu juga, sesetengah orang berpendapat bahawa unsur tradisional tidak sesuai dengan trend moden semasa. Secara umum, dapat dilihat bahawa penerimaan tarian Bharatanatyam oleh generasi muda adalah sederhana, tetapi ia masih terpelihara kerana generasi terdahulu masih memperjuangkan keasilan tarian ini. Terima kasih, Jerry. Nama saya Sam Ancu, dan sekarang saya ingin memulakan hasil kajian yang terakhir, iaitu kepentingan dan kerelevanan tarian Bharatanatyam dalam aspek pembangunan masyarakat dan negara. Seperti yang dijelaskan oleh Ramli Ibrahim, tidak ada pantang larang agama untuk menari sama ada Melayu, Cina atau India. Hal ini demikian kerana semua mengingat akan sifat masyarakat Malaysia yang pelbagai. Tarian ini menyumbang kepada pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang luar biasa. Tarian ini dapat membantu pembelajaran kemahiran sosial seperti komunikasi, dinamik kumpulan, peranan kepimpinan, empati dan integrasi, peningkatan perhatian dan tingkah laku bertoleransi. Terima kasih Sam. Nama saya Mishana Kuyah Nazri dan saya sekarang akan sambung tentang kepentingan dan kerelevan tarian Bharatanatyam dari segi aspek masyarakat dan negara. Terdapat banyak pemberdayaan individu yang berasal dari pendedahan budaya serta seni. Ia merupakan penawar bagi absolutisme dan dogma ekstremis yang telah melanda di dunia masa kini. Ramli Ibrahim mengatakan mempelajari seni mampu meningkatkan seseorang lebih bertamadun. Bahkan orang yang bukan beragama Hindu akan rasa lebih untuk menghormati dan merasa nostalgia India melalui muzik, tarian dan warna dalam persembahan itu. Tarian Bharatanatyam ini dapat membuka peluang untuk anak-anak di masa akan datang untuk lebih bersosial dan mewujudkan kestabilan. Terima kasih Misha. Nama saya Pamaudun. Akhirnya, tamadun India merupakan tamadun yang kaya dengan berbagai ciri-ciri yang unik, terutamanya dalam aspek kebudayaan dan juga turut mewarnai keberbagaan seni budaya di Malaysia. Oleh itu, tarian ini adalah yang paling terkenal di Malaysia dan juga turut menyumbang kepada pembangunan negara. Tarian ini telah menjadi sesuatu tarian yang mengelakkan hubungan antara berbagai jenis kaum yang terdiri di Malaysia. Tradisi, kebudayaan, keagamaan dan kepercayaan kaum India ini boleh dipamerkan semasa persembahan. Oleh itu, tarian ini telah menjadi suatu elemen yang paling untuk menyatu barukan kaum-kaum lain di Malaysia untuk menerapkan sikap keterbukaan untuk mempelajari suku kaum yang lain. Merayakan kepelbagaian dan menghormati perbezaan. Akhirnya, kami berharap bahawa tarian tradisi ini akan terus dipersembahkan, dipelajari dan diperkembangkan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.